Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Izzati Azwa binti Azmi, bernombor matrik A23D039F. Saya akan bentang tentang kajian saya. Tajuk yang saya pilih iaitu Awareness of Saving in Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Among Muslim. Chapter 1 iaitu Introduction. Dalam chapter 1 ni saya ada masukkan berkaitan research background, problem statement, research question, research objective, the significance of study, operational definition of key terms, scope of study, organisation of thesis. Untuk yang pertama iaitu research background. Dalam 1.1 ni saya lebih masukkan tentang maksud simpanan itu sendiri, iaitu simpanan itu dia lebih bermaksud kepada kita memahami apa maksud kepentingan kita menyimpan duit adalah untuk kegunaan kecemasan, matlamat masa hadapan dan juga pencen adalah aspek yang penting dalam kefahaman kewangan. Simpanan juga boleh didefinisikan sebagai apa yang individu tu ada setelah ditolak setelah pendapatan tu ditolak dengan semua perbelanjaan yang dibelanjakan setiap bulan. Seterusnya 1.2 iaitu problem statement. Dalam 1.2 ni saya ada masukkan tentang lack of financial education, short-term focus, limited exposure to saving option, ineffective communication dan juga culture and social factors. Seterusnya 1.3 research objective. Saya ambil dua. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyimpanan akaun syariah di KWSP. Dan yang kedua, untuk mengetahui kesedaran orang Islam terhadap penyimpanan akaun syariah di KWSP. Seterusnya 1.5 iaitu the significance of the study. Untuk 1.5 ni saya ambil tiga pihak. Yang pertama government, yang kedua academician dan yang ketiga industry player. Untuk the government, sebagai contoh advisor, penasihat ni dia bertindak sebagai tenaga pengajar untuk memberi ilmu kepada masyarakat tentang kepentingan simpanan. Dan yang kedua academician, seperti profesional akademik, penyelidik dan juga pengajar. Mereka ni boleh menaikkan lagi kefahaman orang awam tentang akaun simpanan syariah di KWSP. Dan yang ketiga industri player ni termasuklah majikan, institusi kewangan dan juga organisasi yang berkaitan dengan kewangan memainkan peranan penting untuk membentuk landscape penyimpanan. Seterusnya 1.6 iaitu operational definition of key terms. Saya ambil dua poin dekat sini. Yang pertama awareness dan yang kedua saving. 1.7 the scope of the study. Kajian ni saya menggunakan kajian kualitatif dan populasi yang saya gunakan dalam kajian ni melibatkan orang Islam yang berada di Kelantan. Seterusnya 1.8 iaitu organisation of thesis. Ada 6 chapter. Chapter yang pertama introduction, chapter 2 awareness of saving, chapter 3 literature review, yang keempat research methodology, yang kelima data analysis and finding, dan yang keenam discussion and conclusion. Chapter 2 overview of awareness in saving. Untuk 2.1 introduction, overview of saving awareness encompass the understanding and knowledge individual or communities have about the importance of saving money and the various mechanisms available for saving. This awareness is crucial for financial well-being, long-term financial planning, and achieve financial goals. This chapter discusses the definition of awareness in saving, the saving in Malaysia, the importance of saving awareness, and the comparison between conventional and Sharia compliance account. Seterusnya 2.2 iaitu definition of awareness in saving. Untuk definition saya ambil tiga. Yang pertama individual awareness. Bermaksud seseorang tu boleh mengenal pasti bahawa pentingnya kita memperuntukkan sebahagian daripada pendapatan untuk kegunaan masa hadapan. Yang kedua, financial literacy awareness. Bermaksud boleh mengetahui bahawa pentingnya pendidikan kewangan.
Dan yang ketiga, behavior awareness bermaksud mengenal pasti tentang faktor-faktor tingkah laku yang mempengaruhi keputusan simpanan. Seterusnya 2.3, saving in Malaysia. Saya ambil 6 faktor. Yang pertama, culture perspektif. Yang kedua, government-backed saving program. Yang ketiga, financial institution. Yang keempat, Islamic banking. Yang kelima, financial education initiative. Dan yang terakhir, economic condition. 2.4, important of saving awareness. Awareness of the importance of saving is fundamental to achieve financial security. Saving awareness is not just an individual pursuit but a collective force that can positively impact personal finance, communities and the overall economic health of a nation. Seterusnya 2.5, comparison between conventional and Sharia compliance account. Conventional account, interest-based, profit motive, risk and reward, flexibility, investment approach. Manakala Sharia compliance account, interest-free, wealth redistribution, risk and reward sharing, asset-based financing, ethical investment. 2.6, contract in KWSP. KWSP offers a Sharia compliant saving scheme known as the EPFI. Some of the characteristics of EPFI include Sharia compliance investment, Sharia committee oversight, profit and loss sharing. Chapter 3, Literature Review. Review of Literature. Saya ambil dua term. Term yang pertama iaitu Factors the Influence of Saving Sharia Account in KWSP among Muslim. Term yang kedua iaitu Awareness among Muslim of Saving Sharia Account in KWSP. Seterusnya Literature Review Framework. Okay, saya ambil tiga faktor yang mempengaruhi simpanan. Yang pertama attitude, yang kedua financial education dan yang ketiga government role. Seterusnya chapter 4, research methodology. Research design ada tiga pendekatan. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif dan yang ketiga mixed method. Okay, quantitative research melibatkan analisis data-data yang berangka, manakala kualitatif research pula dia memfokuskan kepada data-data yang bukan berangka. Maksudnya dari segi soalan-soalan interview sebagai contoh. Kajian ini melibatkan kualitatif method. Seterusnya 4.3 iaitu data collection and instrument. Ada 6 langkah. Okay, yang pertama, selecting the types of interview. Yang kedua, establish the ethical guideline. Yang ketiga, constructing the interview protocol. Yang keempat, conduct and recording the interview. Yang kelima, analyze and summarize the interview. Dan yang terakhir, report the finding. Seterusnya, data analysis. Data analysis is the process of inspecting, cleaning, transforming, and modeling data with the goal of discover useful information, drawing conclusion, and supporting decision making. Seterusnya yang terakhir iaitu 4.5, data triangulation. Data triangulation is a research methodology that involves using multiple sources or method together and cross-verify information on a particular topic or phenomenon. Data source triangulation, which involve collect data from different sources such as interview, survey, existing record, or observation. This helps ensure that the findings are not dependent on a single source of information. Theory triangulation that utilize different theoretical frameworks to analyze the data to ensure that the findings are not based by a single theoretical perspective. Time triangulation is collect data at different points in time. The researcher will use data triangulation as this paper want to know the level of saving awareness among Muslims at Kelantan. Various types of individuals that work in Kelantan will be picked up randomly to be interviewed by the researchers. Okay, itu sahaja untuk kajian saya. Sekian, terima kasih.